Okay, so untuk hari ni kita akan tengok tentang aktiviti 5.2. Hari tu you all dah jawab sikit soalan berkaitan dengan aktiviti ni. Sebab teacher nak you all go through dulu secara sekali lalu kan. Okay, apa aktiviti 5.2 ni. So hari ni kita akan tengok lebih detail. Okay, macam mana nak buat. So kalau sempat nanti kita buat kat sekolah. Kalau tak sempat pun tak apa. At least you dah ada kefahaman. Okay, faham aktiviti ni untuk apa. And macam mana nak dijalankan. Okay, so kita tengok dulu. Okay, so tujuan dia ialah untuk menentukan komposisi unsur di dalam molekul air. So nak tahu dalam air tu ada apa. Okay, and then okay, ni bahan-bahan dia. Okay, lagi mudah kalau you all tengok ni lah. Dia punya rajah ni. Okay, so tengok arahan dia. Labelkan dua silinder penyukat sebagai K dan L. Okay, susun radas. Okay. Nombor 3, hidupkan suis selama 10 minit. Okay, so bila kita on suis dia, kita perhatikan apa yang berlaku dekat elektrod. Okay, dalam K dengan juga dalam L. Okay, perhatikan perubahan yang berlaku pada kedua-dua silinder penyukat. Okay, selepas 10 minit, matikan suis dan rekodkan isi padu gas di dalam kedua-dua silinder penyukat. Okay, so nanti bila you dah tinggalkan dia selama, bukan tinggalkan, kita perhatikan dia selama 10 minit, so you boleh nampak ada gas yang terhasil. Okay, kemudian dah dapat gas tu, uji gas yang dikumpul dengan menggunakan kayu uji. Okay, kayu uji yang berbeza. Untuk K, okay, kita uji dengan kayu uji berbara. L, uji dengan kayu uji bernyala. Okay, and then rekodkan semua pemerhatian anda dalam bentuk jadual. Okay, so cuba tengok. Okay, yang ni Okay, ni rajah dia. Okay, so elektrod karbon tu kita labelkan sebagai anod dengan katod. Okay, so akan ada gas terkumpul dalam ni. Okay, ada gas terkumpul. So, mungkin oksigen, mungkin hidrogen. So, kita nak tahu dekat K tu gas yang mana. Dekat L tu gas yang mana. Okay. Alright, cuba tengok dulu penerangan yang ni Okey, tujuan aktiviti ni ialah untuk kita tentukan komposisi unsur dalam air. Maksudnya kita kena tahu first unsur apa yang ada dalam air. Okey, itu masuk komposisi. Unsur apa? Yang kedua, berapa banyak unsur tu yang wujud dalam air. Kalau ada oksigen, okey, berapa banyak oksigen yang wujud. Kalau ada hidrogen, berapa pula molekul yang wujud. Itu maksud komposisi. Okay. And then nanti kita akan tengok nisbah dia. Okay. So kalau yang ni, first, okay, yang paling mudah ialah you all tengok dekat dia punya bateri. So bateri ada positif, ada negatif. Okay. So kita tahu positif ni dia akan sambung ke anod. Okay. So kita boleh label kat sini anod. Kalau negatif pula dia akan sambung ke apa ni? Mana nak label ni? Katod. Okay. So anod dengan katod tu ialah dia punya elektrod karbon. Okay. Bukan dia punya bateri. Cuma bila kita nak tentukan mana anod, mana katod, kita refer dekat dia punya terminal bateri. Mana positif, mana negatif. Okay. Sometimes soalan dia bagi bateri je. Okay. Dia bagi simbol je. Okay. Macam tu je. Dia tak bagi pun dia punya terminal. So, you kena tahulah. Kalau yang panjang, positif. Kalau yang pendek, negatif. Okay. Ni simple je. Okay. Kemudian, dah tahu dah anod dengan katod. So, bila you all buat aktiviti ni, kalau tengok dia punya prosedur tadi tu, kita biar selama 10 minit kan. Selepas 10 minit, nanti, okay, masa you all perhatikan tu, dia ada bubble-bubble terhasil ni tau. Okay, dekat elektrod tu ada bubble yang keluar. Maksudnya, once you dah on kan switch dia, elektrod tu akan mengalihkan arus elektrik lah melalui air. Okay, so dia ada arus elektrik dalam ni. Tengah mengalir. So, bila ada arus elektrik, elektrod tu akan mengeluarkan udara. Okay, elektrod tu akan mengeluarkan udara. Sebab dalam ni kita ada air ni, yang biru-biru ni. Dalam air ada dua jenis unsur yang berbeza. So, satu unsur akan pergi dekat elektrod
anod, satu unsur akan pergi dekat elektrod katod. So, kalau unsur tu pergi dekat elektrod anod tu, dia akan keluarlah gelembung-gelembung udara tadi tu. And then lagi satu unsur akan pergi dekat katod, sama juga dia akan bebaskan udara. So, lama-lama bila makin banyak udara terhasil, okay, nanti you boleh nampak lah dekat dalam silinder penyukat tu. Okay, ini contoh dia kan, silinder penyukat tu. Level air tu akan menurun. Okay, maksudnya dalam kawasan dalam kawasan ni dah ada udara yang terkumpul. Bukan udara, gas. Gas yang terkumpul. So, kita nak tahulah gas yang terkumpul ni gas apa. Okay, gas hidrogen ke, gas oksigen ke. Okay, baru kita boleh tahu dalam air ada gas apa, ada unsur apa. Okay. So, now, okay, bila dah ada gas yang terkumpul, okay, nanti you akan nampak ada beza antara silinder penyukat K dengan silinder penyukat L. Dekat K dengan L ni, aras dia tak sama tinggi. Sebab dalam unsur, dalam air ni, dia punya unsur berbeza. Okay, nisbah unsur dia berbeza. Satu gas tu banyak, satu gas tu sikit. So, yang mana banyak, yang mana sikit. Okay, so kita tahu dia ada oksigen dengan hidrogen. Okay, so untuk K nanti, you akan nampak dia punya aras tu lebih, dia punya kuantiti lebih sedikit. Okay, contoh teacher tunjuk silinder penyukat. Okay, yang ni ialah K. Ni ialah L. Okay, K, L. Okay, so dekat K you nampak sikit. Gas dia sikit. And then dekat L, you nampak dia banyak. Okay, so kenapa K sikit, L banyak? Ini I, jangan confuse. Kenapa K lagi kurang daripada L? Okay, sebab K tu ialah gas apa? K tu ialah gas oksigen. Dikumpulkan gas oksigen. Oksigen akan pergi ke anod. Okay, kalau L pula, L tu ialah gas hidrogen yang terkumpul. Okay, hidrogen akan pergi ke katod. Okay, so hidrogen akan terkumpul dekat L. Oksigen akan terkumpul dekat K. Okay, and then selepas buat aktiviti, you kena baca lah result dia berapa. Berapa ml. Berapa dia punya kita nak ukur. Isi padu lah. Okay, baca senggatan tu kan. Berapa isi padu oksigen, berapa isi padu hidrogen. So, nanti kita tengok contoh nilai yang you boleh dapat. Okay. Okay, so next kita tengok. Okay, so ini adalah jadual pemerhatian dia yang you all kena isi. So, tengok ada isi padu gas dalam ml dengan kesan pada kayu uji. Apa pemerhatian pada kayu uji. Okay, so isi padu you akan dapat lebih kurang macam ni. Kalau K 10, L mesti dalam 20 macam tu. Kalau K 15, L 30. Kalau let's say dia slow, slow penghasilan gas dia. Bubble dia pun sikit. So, K maybe you all boleh dapat 4 ml, L 8 ml. Okay. So, apa perkaitan dia? Cuba tengok dia punya nombor ni. Okay. So, L ni dia dua kali ganda lagi banyaklah daripada K. Kalau K 10, L jadi 20 darab 2. Kalau 15 dia darab 2 jadi 30. Okay. Mungkin nilai dia you takkan dapat tepat lah 10 dengan 22 ke 15 dengan 29 ke macam tu lah lebih kurang. Okay. Okay, and then ini adalah kesan pada kayu uji. Untuk K kita guna kayu uji berbara kan, sebab dia adalah gas oksigen. So kalau gas oksigen kita tahu kayu uji berbara tu akan menyala.
Untuk L pula, dia adalah gas hidrogen. So, bila kita letakkan kayu uji bernyala, dia akan terpadam dan menghasilkan bunyi pop. Okay. Okay, dan soalan, namakan gas yang terkumpul di dalam silinder penyukat K dan L. So, kalau you dah faham dah dia punya aktiviti tadi tu, dan dah boleh relatekan result dia dengan jenis gas, so you akan dapat lah. K tu ialah oksigen, L ialah hidrogen. Okay. Soalan kedua, okay, 2A. Apakah nisbah isi padu gas di dalam silinder penyukat K kepada L? Okay, so you kena tulis macam ni lah. Nisbah K kepada L ialah 1 kepada 2. Okay, ni cara nak tulis nisbah. K kepada L ialah 1 kepada 2. Okay, 2B. Berikan inference bagi jawapan anda di 2A. So, kena bagi reason lah. Kenapa you dapat nisbah macam tu. Okay, so ni contoh jawapan dia. Nisbah K kepada L ialah 1 kepada 2 kerana dalam satu molekul air terdapat 1 atom oksigen dan 2 atom hidrogen. Sebab dia ada H2O. H ada 2, O ada 1. Okay, sebab itulah nisbah dia jadi 1 kepada 2. Kalau soalan tanya K kepada L, jawab 1 kepada 2. Kalau soalan tanya L kepada K, 2 kepada 1. Ni matematik je kan. Okey, kita tengok pula soalan yang ketiga. Mengapakah asid hidroklorik cair ditambahkan ke dalam air suling? So kalau you tengok rajah tadi tu, dia ada campur dengan asid hidroklorik cair. Okey, so nombor 3 tengok sini Asid hidroklorik cair tu ialah sebagai elektrolit. Apa pula elektrolit ni? Elektrolit ni ialah bahan untuk membantu pengaliran arus elektrik dalam air. Okey, so kalau air suling sahaja, dia merupakan konduktor elektrik yang lemah. Lambat you nak tunggu dia menghasilkan gelembung-gelembung udara tu. Okey, so untuk mempercepatkan dia, untuk menjadikan air tu konduktor elektrik yang kuat, yang berkesan, so kita tambahkan elektrolit. Okay, elektrolit salah satu contoh dia is asid hidroklorik cair lah. Okay. Alright, so inilah penerangan dia. Okay, saya rasa you all pun dah baca kan. Semasa elektrolisis dijalankan, gas oksigen dihasilkan di anod, sementara gas hidrogen dihasilkan di katod. Okay, and then explanation dia kat sini. Satu molekul air terdiri daripada 2 atom hidrogen dan 1 atom oksigen, dan simbol kimia bagi air ialah H2O. So inilah dia punya lukisan komposisi unsur dalam air. So untuk soalan yang hari tu, okay, kalau you lukis 1 saja pun dah boleh dah. Ataupun nak lukis 2, 3. Okay, jangan banyak sangat. Nanti dia jadi kecil-kecil kan, tak nampak. Tak nampak unsur apa yang ada ni. So kita nak dia jelas besar. H, O kat tengah. Macam tu. Okay. So, okay, dah habis dah discussion tu. Okay. Untuk make sure you all faham, so teacher nak you all buat laporan sikit, laporan aktiviti dalam buku laporan eksperimen. Okay, laporan aktiviti ingat simple je, tak payah tulis the whole report tu kan. Just tulis apa tujuannya. Lukis rajah. Okay, lukis rajah tolong guna pembaris. Okay, tak mau freehand tak mau bengkok-bengkok. Tak nak, mesti guna pembaris. And then pemerhatian, okay, dalam bentuk jadual. Dan last kali soalan-soalan tadi tu. Jawab semua. Okay, boleh jawab ikut jawapan teacher ataupun boleh jawab ikut ayat masing-masing, tak ada masalah. Yang penting you faham apa yang kita nak daripada aktiviti 5.1 ni. Okay. Alright, so untuk next week. Okay, next week saya nak you all tolong baca tentang penyejatan air. Okay, senang je dia punya konsep. Dan faktor-faktor yang mempengaruhi penyejatan air. Macam mana penyejatan tu boleh berlaku dengan cepat. Kenapa dia berlaku lambat. Okay, so apa faktor-faktor dia. And then you all akan buat satu eksperimen. Okay, eksperimen. Kalau you all tengok dalam buku teks tu ada
kita nak buat eksperimen tentang faktor-faktor yang mempengaruhi penyejatan. So yang mana boleh buat kat rumah, you all akan buat next week. Okay, guna bahan yang ada kat rumah. Yang mana yang tak boleh buat, bahan dia ada bahan kimia ke apa, tak apa. Okay, nanti kita akan buat dekat sekolah lah, insyaAllah. Okay, so itu je untuk hari ni. Apa-apa soalan, you all boleh tanya teacher. Okay, boleh PM ke kalau malu nak tanya dalam grup tu. Okay, so teacher akan jawab dalam waktu kelas. Okay, kalau di luar kelas tu lewat sikit, tapi teacher akan jawab jugalah, insyaAllah. Hantar tugasan hari ni. Okay, sebelum pukul 3 lah. 3 petang. Okay, thank you very much semua. Bye, Assalamualaikum.